Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di dalam kelas virtual pendidikan Islam tingkatan 5 KSSM. Baik, hari ini Ustazah akan sambung unit 2 mengenai faraid. Ya, masih di pelajaran 14. Tajuk pengurusan harta selepas kematian, unit 2, faraid dalam Islam. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan faraid? Ya, faraid ialah pembahagian harta seorang Islam yang telah meninggal dunia kepada anggota warisnya menurut hukum syarak. Jadi harta si mati diberikan kepada anggota warisnya menurut hukum syarak. Hukum syarak ni maknanya yang telah ditetapkan oleh Islam. Seterusnya, apakah hukum faraid? Hukum faraid adalah wajib. Maksud wajib di sini ialah mesti dilaksanakan. Seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperakui Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu sebagai salah seorang pakar dalam bidang faraid. Ya. Bagaimana pengakuan Rasulullah tersebut? Ini dapat dilihat di dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afraduhum Zaid bin Thabit." Apa maksudnya tu? Okey, maksudnya orang yang paling mengetahui faraid antara kamu ialah Zaid bin Thabit. Maknanya Zaid bin Thabit ni seorang yang pakarlah dalam bidang faraid. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Seterusnya kita lihat kepada dalil naqli tentang faraid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Ayat 7 daripada surah An-Nisa. Maksudnya, orang lelaki ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan saudara mereka. Dan orang perempuan pula ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan saudara mara mereka. Sama ada sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Jelas ya? Maknanya sama ada lelaki ataupun perempuan masing-masing mempunyai hak untuk memiliki harta pusaka daripada peninggalan ibu bapa ataupun saudara kita, saudara mara kita. Baik. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, serahkanlah bahagian-bahagian pusaka yang ditetapkan itu kepada para pemiliknya. Apa-apa jua yang masih berbaki, maka serahkanlah bahagian itu kepada waris lelaki yang terdekat. Hadis ini menunjukkan bahawa bahagian-bahagian pusaka yang telah ditetapkan itu bermakna sama ada kadar yang ditetapkan itu 1/6 ke 1/2 ke diminta untuk diserahkan kepada pemiliknya. Ya. Kemudian yang masih berbaki itu juga diserahkan kepada pemiliknya, iaitu waris lelaki yang terdekat. Baik, seterusnya kita beralih kepada rukun faraid. Seperti mana yang Ustazah sebut sebelum ini, rukun merupakan sesuatu yang mesti ada. Sekiranya tiada, maka sesuatu syariat itu tidak sah. Ya? Baik, rukun faraid yang pertama ialah harta pusaka. Bermakna harta mesti ada.
Rukun kedua ialah orang yang mewariskan harta. Pemilik harta itulah ya. Yang ketiga ialah waris. Waris ni yang akan mewarisi harta orang yang meninggal tadi, orang yang mewariskan harta. Jadi ada 3 rukun ya, tak banyak. 3 rukun. Harta, orang yang mewariskan harta dan juga waris. Baik. Seterusnya sama-sama kita lihat di sini ialah syarat sah faraid. Bagi setiap rukun tadi perlu ada syarat supaya faraid tersebut menjadi sah. Baik, rukun yang pertama ialah orang yang mewariskan harta. Ya, orang yang mewariskan harta. Maknanya si pemilik harta. Syaratnya ialah kematiannya telah pun disahkan. Disahkan oleh siapa? Ya, betul. Disahkan oleh doktor ya, yang diiktiraf. Okey, kita tak boleh sahkan ya. Pengesahan ini adalah disahkan oleh doktor. Kalau seseorang itu meninggal di rumah, biasanya doktor akan datang untuk membuat pengesahan kematian. Tetapi kalau dia meninggal di hospital, pihak hospital akan membuat pengesahan. Baik, sekiranya kematian belum disahkan, pembahagian harta tidak dibenarkan. Ini tak pernah berlaku lah setakat ni ya. Kematian akan disahkan terlebih dahulu sebelum apa? Sebelum dikebumikan. Seterusnya, rukun kedua ialah waris. Apakah syarat bagi waris? Pertama, waris tersebut yang akan mewarisi harta si mati tadi masih hidup ya, masih hidup. Yang kedua, mengetahui status hubungan dengan si mati. Apa yang dimaksudkan dengan status hubungan? Contohnya, isteri, anak, cucu. Kalau anak cucu tu disebabkan nasab lah, keturunan. Kalau isteri disebabkan perkahwinan. Seterusnya, rukun yang ketiga iaitu harta pusaka. Apa syaratnya? Syarat kepada harta pusaka ialah harta yang dimiliki oleh si mati. Maknanya harta dia sendiri bukan harta orang lain. Okey. Sekiranya harta pusaka tidak dimiliki oleh si mati, pembahagiannya tidak sah. Maknanya atas geran tersebut ada nama si mati. Itu menunjukkan harta dia lah, harta milik si mati itu. Seterusnya kita beralih kepada jenis waris dan pembahagian harta pusaka. Baik. Jenis waris terbahagi kepada 2. Pertama, ashabul furud. Okey. Baik, kamu tak pernah dengar rasa sebelum ni Yang pernah kamu dengar ialah ashabul kahfi. Ini berlainan Ini mengenai harta pusaka disebut ashabul furud. Baik, siapakah mereka? Ashabul furud ialah waris yang menerima harta pusaka mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh syarak. Kadar yang bagaimana? Kadar sama ada 1/6, 1/2, 1/3, yang mana telah ditetapkan kadar tersebut oleh syarak. Nanti kita akan bincangkan selepas ni Baik, jenis waris yang kedua ialah asabah. Ini mungkin kamu pernah dengar sama ada melalui tazkirah ataupun di video-video penerangan tentang harta pusaka. Baik, apa itu asabah? Asabah ialah waris menerima baki harta pusaka selepas dibahagikan kepada ashabul furud. Maknanya asabah ni ialah baki. Baki apa? Setelah dibahagikan kepada ashabul furud ni. Contoh 1/2 kepada siapa, 1/3 kepada siapa, 1/4 kepada siapa. Setelah selesai dibahagi kepada mereka tu, bakinya akan diterima oleh asabah ni. Waris dalam asabah ni. Okey? Boleh faham Baik. Seterusnya, mari sama-sama kita lihat jenis-jenis asabah tadi. Maknanya yang boleh mendapat harta berbaki tadi. Okey? Harta berbaki. Baik. Terbahagi kepada 3 jenis asabah terdapat 3 jenis. Pertama,
asobah bin nafsi. Maksudnya asobah secara individu, anggota waris yang terdiri daripada kaum lelaki. Maknanya asobah bin nafsi ni terdiri daripada kaum lelaki sahaja. Siapakah mereka? Okey, pertamanya bapa. Okey, bapa layak mendapat asobah, iaitu baki. Baki setelah diberi kepada ashabul furud. Jadi bapa si mati layak mendapat baki dan disebut sebagai asobah, dan dia lelaki maka dia asobah bin nafsi. Datuk, anak lelaki, cucu lelaki dari anak lelaki, saudara lelaki kandung. Kandung ni maksudnya seibu sebapa, saudara lelaki sebapa, maknanya saudara lelaki si mati yang sebapa, berlainan ibu. Kemudian bapa saudara kandung si mati, bapa saudara kandung si mati, kemudian bapa saudara sebapa si mati, anak lelaki bapa saudara kandung si mati, ni sepupu lah, sepupu si mati, kemudian anak lelaki bapa saudara sebapa, juga sepupu si mati yang sebelah bapanya, sebapa dengan ayahnya, Okey. Untuk penerangan yang lebih jelas, awak boleh rujuk kepada guru kelas masing-masing. Baik, ini adalah anggota waris yang disebut sebagai asobah bin nafsi. Seterusnya ialah jenis kedua asobah, iaitu asobah bil ghair. Maksudnya asobah dengan lain-lain. Okey, siapakah asobah bil ghair ini? Iaitulah waris perempuan dengan sebab adanya anggota waris lelaki. Maknanya waris perempuan dan waris lelaki bercampur. Maknanya ada lelaki dan ada perempuan. Yang asobah bin nafsi semua lelaki, asobah bil ghair ada bercampur antara waris perempuan dan waris lelaki. Jadi mereka ialah anak perempuan dengan anak lelaki, cucu perempuan dengan cucu lelaki, saudara kandung perempuan dengan saudara kandung lelaki, saudara perempuan sebapa dengan saudara lelaki sebapa. Ini anak ayah kita yang berlainan ibu, Jadi mereka ini disebut sebagai asobah bil ghair. Ada lelaki, ada waris lelaki, ada waris perempuan. Seterusnya yang ketiga ialah jenis yang ketiga asobah ialah asobah ma'al ghair, bersama yang lain. Okey, ma'al ghair ini awak ingat, bila ma'al ghair ialah waris perempuan dengan sebab adanya anggota waris perempuan yang lain. Maknanya perempuan, waris perempuan dengan perempuan, dia ada lebih dari satu lah, lebih dari seorang lah, iaitu saudara perempuan. Okey, waris perempuan dengan sebab adanya anggota waris perempuan yang lain, iaitu saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapa. Tetapi kalau saudara perempuan sebapa, dia mesti berkongsi dengan anak perempuan atau cucu perempuannya. Kalau saudara perempuan kandung, dia tak perlu berkongsi. Okey. Inilah yang disebut sebagai jenis-jenis asobah dan mereka ataupun waris yang berkaitan dengan asobah tersebut. Baik, seterusnya sama-sama kita lihat pembahagian harta pusaka. Pertama ialah bapa. Bapa layak menerima 1/6 harta si mati jika si mati meninggalkan keturunan lelaki ke bawah. Maksud ke bawah tu apa? Ya, anak, cucu, cicit ke bawah. Seterusnya, bapa juga layak menerima asobah sekiranya si mati tiada anak. Atau dengan kata lain, si mati tidak meninggalkan keturunan, sama ada lelaki atau perempuan. Jadi asobah yang layak diterima oleh bapa ialah asobah apa? Ya, bin nafsi. Bapa juga layak menerima 1/6 harta si mati bercampur dengan asobah
sekiranya si mati mempunyai anak perempuan sahaja, atau dengan kata lain, si mati meninggalkan keturunan perempuan ke bawah, anak, cucu dan ke bawah. Seterusnya, ibu. Baik, ibu layak menerima 1/3 harta si mati sekiranya si mati tiada anak, atau si mati hanya mempunyai seorang saudara lelaki atau perempuan. Si ibu layak menerima 1/6 sekiranya si mati mempunyai anak, cucu atau cicit, atau si mati mempunyai 2 orang atau lebih saudara lelaki atau perempuan. Ini ayat ni perlu dibetulkan Atau si mati mempunyai 2 orang atau lebih saudara lelaki atau perempuan. Ibu juga layak menerima 1/3 daripada baki, yakni lebihan harta, sekiranya si mati hanya mempunyai ibu, ayah, suami atau isteri. Boleh faham Baik, jika pelajar-pelajar sekalian atau murid-murid sekalian menghadapi masalah untuk memahami tajuk ini, bolehlah rujuk kepada guru mata pelajaran masing-masing. Seterusnya, mari kita lihat pembahagian harta kepada suami. Baik, suami layak menerima 1/2 harta isterinya sekiranya si mati ataupun sekiranya mereka tiada anak. Atau dengan kata lain, si mati tidak meninggalkan keturunan ke bawah, iaitu anak, cucu, cicit dan ke bawah. Suami layak menerima 1/4 harta peninggalan isterinya sekiranya si mati mempunyai anak ataupun sekiranya mereka mempunyai anak. Atau dengan kata lain, si mati ada meninggalkan keturunan ke bawah. Baik, seterusnya kita lihat isteri pembahagian harta kepada isteri. Isteri layak menerima 1/4 harta peninggalan suaminya sekiranya mereka tiada anak. Atau dengan kata lain, si mati tidak meninggalkan keturunan ke bawah, anak, cucu, cicit dan ke bawah. Si isteri layak mendapat 1/8 harta peninggalan suaminya sekiranya mereka mempunyai anak. Atau dengan kata lain, si mati ada meninggalkan keturunan. Seterusnya kita lihat harta pembahagian kepada anak lelaki. Baik, anak lelaki layak menerima seluruh harta peninggalan si mati sekiranya si mati tiada anak perempuan. Baik, jika si mati mempunyai anak lelaki lebih dari seorang, maka harta tersebut hendaklah dibahagi di antara anak-anak si mati tersebut. Anak lelaki termasuk dalam kategori asabah bin nafsi kerana tiada anak perempuan. Seterusnya, anak perempuan. Anak perempuan layak menerima 1/2 harta si mati sekiranya si mati hanya meninggalkan anak tunggal perempuan. Baik, anak perempuan layak mendapat 2/3 daripada harta si mati sekiranya terdapat 2 orang atau lebih anak perempuan. Masing-masing mendapat 2/3 harta. Baik, anak perempuan termasuk dalam kategori asabah bil ghair sekiranya mempunyai anak lelaki. Maknanya jika si mati mempunyai anak lelaki dan anak perempuan, maka anak perempuan ini termasuk dalam kategori asabah bil ghair. Dan akhir sekali, mari sama-sama kita lihat hikmah pensyariatan faraid. Hikmah ni maksudnya apa? Maksudnya
kebaikan atau kelebihan, ya. Baik, yang pertama, dengan adanya pensyariatan faraid ini dapat mengelakkan berlakunya pertelingkahan ataupun pergaduhan dalam pembahagian harta yang boleh menjejaskan kebahagiaan dalam keluarga. Maknanya tidak berlaku pergaduhan dalam pembahagian harta apabila masing-masing bersetuju dengan faraid. Yang kedua, dengan adanya pensyariatan faraid ini dapat menjamin kelangsungan hidup waris selepas kematian orang yang mewarisi harta. Ya, maksudnya waris dapat meneruskan hidup dengan harta warisan. Okey. Yang ketiga, hikmah yang ketiga ialah dapat menegakkan keadilan bagi pihak waris supaya tidak ditipu oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Mungkin ada pihak yang tidak bertanggungjawab menipu dari segi dokumen dan sebagainya. Jadi waris boleh menegakkan keadilan dengan menuntut di mahkamah. Dan hikmah yang keempat ialah dapat mengekalkan kasih sayang dalam kalangan anggota keluarga kerana pergaduhan dapat dielakkan, ya. Jadi apabila pergaduhan dapat dielakkan, maka kasih sayang dapat dikekalkan. Jadi kita tak nak jadi macam dalam artikel ni, ya, berebut harta di kubur ibu. Ini sangat tidak patut, ya. Apabila ibu telah meninggal dunia, sepatutnya anak-anak dapat menguruskan harta peninggalan tersebut dengan baik. Jadi saya rasa sampai di sini dulu perbincangan kita dalam tajuk faraid. Sebagai penilaian, guru-guru bolehlah membuat soalan mengikut kreativiti masing-masing. Sekian dulu daripada Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semua. Terima kasih.